الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الرحمن إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله Halo. Cepat lepas sedang. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita sama-sama berjemaah walaupun di tengah musim pandemik ni. Jadi hari ini adalah 1 Syaban kan? 1 Syaban. Jadi sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi hamba ingin mengingatkanlah kepada sidang jemaah sekalian, kalau ada ahli jemaah yang masih tidak mengqada puasa tahun lepas, boleh qada lah. Kalau lelaki biasa dia tidak tinggal puasa dah, dia puasa penuh biasa. Hak tidak lelaki lah maksudnya, muslimat ataupun anak bini kita di rumah tu, sama-sama kita ingatkan. Jadi tak perlulah kita lagi mengqada untuk tahun yang akan datang pula selepas Ramadan. Kita akan meneruskan lagi tadabbur kita di dalam surah Al-Fatihah ya. Pada minggu yang lalu kita membahaskan sehingga ke Maliki Yaumiddin. Minggu ini insya-Allah kita akan meneruskan lagi dengan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat yang kita akan telusuri adalah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada setengah ulama tu dia kira iyyaka na'budu ni ayat yang keempat
Tapi kalau kita baca biasa ayat ni, ayat yang kelima, iyyaka na'budu, maksudnya hanya kepada engkau yang kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada dikau hanya tempat kami memohon pertolongan. Nasta'inu, memohon pertolongan. Jadi apa yang dimaksud dengan sembah? Okay. Kepada kamu kami sembah, kita ayat ke Tuhan. Sembah ini kata pengarang kitab kita ni, pengarang kitab Rawai'ul Bayan, Syekh As-Sabuni, na'budu nadhillu wa nakhsha'. Kita menyembah ni adalah maksudnya kita menghinakan diri dan kita khusyuk, iaitu tunduk patuh. Kerana li'anna al-ubudiyyata ma'naha az-zillah, kerana perhambaan, pengibadatan itu membawa erti penghinaan, az-zillah. Jadi kalau dalam ayat ni kak, kita boleh sebut bahawa kepada Allah itu kita menghinakan diri. Kepada Allah kita menghinakan diri. Kata Zamakhsyari, qala Zamakhsyari, al-ibadatu aqsa ghayatil khudu'i wat tadhalluli. Ibadah itu, perhambaan itu adalah penghujung kepada sekalian penghinaan dan juga tunduk patuh. Jadi apabila kita menghinakan diri dan apabila kita menumpahkan tunduk patuh kita itu kepada sesuatu zat, itu kita sebut sebagai ibadah. Dan ibadah ini kata Zamakhsyari, lam tusta'malu illa fil khudu'i lillahi ta'ala. Perkataan ibadah, perhambaan itu hanya kita guna dalam bentuk kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu maula a'zamin ni'ami, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah empunya bagi sekalian nikmat-nikmat. Fakana haqiqan bi aqsa ghayatil khudu', maka Allah Ta'ala lah yang paling berhak dan yang paling layak kita tunduk dan kita patuh kepadanya hanya saja. Dan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Al-isti'anatu talabul auni, kata pengarang kitab kita ni, meminta pertolongan itu adalah kita memohon bantuan. Jadi kita di dalam akidah kita nak memohon apa-apa bantuan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hakikatnya. Hak kita minta dengan makhluk ni, minta dengan kerajaan, minta dengan pihak penguasa, badan yang bertanggungjawab apa semua tu, itu hanya jalan majaz. Hakikatnya adalah Allah Ta'ala yang kita meminta pertolongan, dan hakikatnya Allah Ta'ala yang melimpahkan bantuannya kepada kita. Okey. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Hamba tidak ulah panjang lah ayat tadi dah, sebab kita dah bahas dah minggu lepas. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, hidayahkanlah kami. Bahasa mudahnya lagu tu, hidayahkanlah kami ke jalan as-siratal mustaqim, ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus.
Jadi ihdina ini adalah satu bentuk doa, satu bentuk permintaan hamba kepada Tuhan. Jadi bila pihak bawah mengacukan sebarang pertolongan ataupun sebarang doa kepada pihak atas, sebarang permintaan, itu disebut sebagai doa. Itu disebut sebagai doa. Seperti mana kita makhluk meminta kepada Allah untuk terjadi sekian-sekian supaya perjalanan ini lancar, kan, prosesnya menjadi licin apa semua tu, itu kita minta kepada Allah, kita sebut sebagai doa. Dia berbeza dah. Dia ada yang makhluk sama-sama makhluk, ini tidak dipanggil doa, ini dipanggil iltimas, ataupun kita ni minta tolong kepada sayang kita contohnya. Minta tolong kat, mari sini contohnya. Okey. Tapi kita dengan Allah Ta'ala ini, ihdina tadi itu bersifat seperti doa, atau bersifatlah memang disebut doa, iaitu permintaan hamba kepada Tuhannya. Kita minta apa? Kita minta hidayah. Hidayah ni apa? Kata pengarang kitab kita ni, wal hidayatu fil lughati ta'ti bi ma'na dilalati. Dan hidayah ini dari sudut bahasa datang dengan erti seruan. Jadi hidayah ni ada banyak maksud dah. Ada di antara maksud hidayah ini adalah seruan ataupun dakwah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma thamudu fahadainahum. Maka kepada kaum Thamud itu kami menghidayahkan mereka. Maksudnya adalah Allah Ta'ala menghantar utusan atau seorang penyeru, seorang pendakwah kepada kaum Thamud. Jadi menghidayahkan di situ adalah menyeru ataupun memberi penjelasan. Wa ta'ti bi ma'nal irsyadi wa tamkinil imani fil qalbi. Dan hidayah juga datang dengan makna petunjuk. Hidayah juga boleh juga datang dalam erti petunjuk. Wa tamkinil irsyadi fil qalbi, dan juga makna pengukuhan iman di dalam hati. Jadi hak kita minta dengan Allah Ta'ala ini dalam ihdinas siratal mustaqim ni adalah petunjuk sekaligus pengukuhan hati kita di dalam keimanan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, ni khitab dia ni kepada Nabi Muhammad, tidak mampu menghidayahkan, tidak mampu memberi petunjuk, tidak mampu mengukuhkan keimanan di dalam hati man ahbabta, di dalam hati orang-orang yang engkau sayangi. Jadi walaupun Rasulullah itu dia menyayangi pak saudara dia, tapi Rasulullah tidak mampu menghantar hidayah ke dalam hati pak saudara dia itu. Lantas siapa yang memasukkan hidayah ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman? Maka Allah jawab, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan hidayah, yang akan mengukuhkan keimanan di dalam hati orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki.
Jadi persoalan hidayah ini bukanlah persoalan kenabian, bukan persoalan syariat, tetapi ia lebih kepada persoalan Allah Ta'ala itu sendiri. Allah Ta'ala nak tak, dia akan berilah. Dan kadang-kala juga hidayah ini membawa erti ilham. Okay, ilham. Ilham ni kata ulama adalah bisikan nurani yang menyejukkan hati, mimma yathlujul qalba, yang mensaljikan ataupun yang menyejukkan hati. Ilham. Dan ilham ni dia terbuka kepada sekalian makhluk. Ada contohnya macam lebah. Allah Ta'ala mengilhamkan lebah untuk mengutip madu di bunga-bunga contohnya. Itu adalah ilham kita sebut. Ilham ni adalah bisikan nurani. Adakah ilham ini termasuk daripada dalil dalam fiqh, masdarul ahkam? Adakah ilham ini boleh juga menjadi dalil halal dan haram? Okay. Biasa kita dengar kan, ulama ni berilham kata sekian-sekian. Apa status ilham ulama tersebut? Adakah wajib diikuti ataupun tidak wajib dituruti? Maka kalau kita bahas dari sudut fiqh, ilham ini bukanlah dalil. Maksudnya ilham ini tidak mampu mengharamkan yang halal dan tidak boleh menghalalkan yang haram. Jadi yang boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ni hanyalah 4 dah. 4 aja. Iaitu Alkitab, Al-Quran tengah kita tadabbur ni. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga Al-Ijma'. Yang keempat Al-Qiyas. Qiyas. Jadi 4 ini sahaja yang menjadi kayu ukur ataupun ukur tara keabsahan sesuatu hukum. Manakala ilham ini tidak termasuk di dalam masdarul ahkam, tidak masuk di dalam kayu ukur sesuatu hukum. Kemudian dia bahas panjang lagi. Sebahagian kaum sufi, ulama sufi, biasanya ulama sufi ni dia banyak ilham, sebab dia ni kita kata dia ni ahli ibadat lah. Kaki semaya contohnya tidak tinggal semaya Jumaat. Jadi biasanya orang lagu tu biasanya hati dia ni lebih bersih lah, sebab dia jaga daripada sebarang bentuk kekotoran rohani. Biasanya orang-orang yang sufi ini, mereka ini mudah mendapat ilham. Mudah mendapat ilham, dan ilham mereka ini biasanya tepat, betul. Adakah ilham mereka yang tepat ini dapat menggugat sesuatu hukum? Kata ulama usul fiqh, ilham ini tidak boleh dijadikan sebagai pengukur hukum, seperti mana kita ayat tadi dah, tidak mampu menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Tetapi ilham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh menghalalkan yang haram dan boleh mengharamkan yang halal. Jadi sebab apa ilham Nabi itu menjadi kayu ukur hukum? Kerana ilham tersebut datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu terjamin dari sebarang bentuk kesalahan.
kita sebut sebagai maksum. Jadi Nabi SAW sahaja yang dijamin tidak bersalah di dalam syariat. Manakala orang lain tidak terjamin betul dia dan salah dia. Tapi bagi ulama sufi tadi tu, maka ulama kata ilham yang datang kepada kaum sufi itu hanya terpakai untuk diri dia. Adapun untuk orang lain tidak wajib diikuti. Kalau orang sufi tu dia nak guna ilham dia tu, maka silakanlah guna. Tapi khas untuk diri dia sahaja. Baik. As-siratal mustaqim. As-sirat ay at-tariq. As-sirat ni kita baca dengan sad kita tak baca. Ada baca selain dengan sad ke? Ada qiraat baca dengan sin. Ihdinas sirat dengan sin. Tapi tempat kita ni kita tak baca gitu dah. Kita baca dengan sad. As-sirat ni kata pengarang kita ni adalah at-tariq, iaitu jalan. Asalnya daripada as-sirat dengan sin. Sebab apa kita baca dengan sad? Sebab bacaan dengan sad itu adalah logat orang Quraisy. Jadi dalam Arab ni dia banyak kabilah. Dan kabilah ada kabilah yang menyebut dengan sin. Sin tu asal lah. Maksudnya ihdinas sirat dengan sin tu. Tetapi kita baca dengan sad sebab sad ini disebut dan ada di dalam logat Quraisy. Dan Al-Quran itu turun dalam logat Quraisy. Logat ni dialek lah dah. Dialek. Macam kita kalau bahasa Melayu juga kita ada dialek Terengganu, kita ada dialek Kelantan. Logat dia panggil. Arab pun ada juga benda begitu. Sirat ni artinya al-ibtila', iaitu menyedut. Kenapa jalan itu disinonimkan dengan menyedut, dengan penyedut? Kerana jalan ini akan menjedut orang yang berjalan untuk melaluinya. Maksudnya dia akan menghimpunkan orang-orang yang melalui. Al-mustaqim alladhi la iwaja fihi wala inhirafa. Al-mustaqim itu lurus, jalan yang lurus. Lurus di sini maksudnya la iwaja fihi, iaitu tidak bengkang-bengkok, wala inhirafa, dan tidak berlaku penyelewengan. Sebab apa kita meminta dengan Tuhan jalan yang lurus? Kerana jalan yang lurus ini adalah jalan yang cepat sampai ke destinasi. Berbeza dengan jalan yang bersimpang siur. Jalan yang bersimpang siur dan jalan yang bengkang-bengkok. Biasa jalan yang bengkang-bengkok ni kita akan lambat sampai ke destinasi. Dan kita pun tidak nampak destinasi itu di mana. Kalau jalan tu lurus, kita nak pergi sana, kita nampak dah jalan tu nak pergi. Straight. Jadi kita pun straight je. Nak pecuk pun mudah. Tapi kalau jalan yang bersimpang siur, kona kiri, kona kanan tu, dia jadi lambat nak sapa. Sebab itulah kita mohon dengan Allah Ta'ala ni siratal mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Jalan yang kita nampak destinasinya di mana dan jalan yang mudah untuk kita tempuhi. Tidak perlu berkona-kona. Apa yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim? Apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus? Setengah ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus, yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim
itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meminta kepada Allah di dalam doa kita, semaya kita tu adalah supaya kita berada di dalam jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adakah semua sunnah Nabi itu wajib kita ikuti? Okay. Maka ulama pun bahas. Maka ulama dia mengkategorikan sunnah Nabi ni paling kasar, ni secara kasar lah dah. Ada tiga berdasarkan hukum dia. Yang pertama adalah sunnah Nabi yang wajib kita ikuti. Yang wajib kita ikuti. Contohnya apa? Contohnya seperti sembahyang. Okay. Kita sembahyang Maghrib, kita sembahyang Isya, sembahyang subuh, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar tu adalah kerana kita ikut Nabi. Jadi Nabi ni dia sembahyang, dia rokok contohnya. Maka kita pun dalam sembahyang kita pun rokok. Dalam sembahyang Nabi dalam sembahyang dia sujud. Kita pun dalam sembahyang kita pun sujud. Sehingga warid dalam hadis, sallu kama raaitumuni usalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku ni sembahyang. Jadi para ulama fiqh dia pun akan bahaslah macam manakah solat yang paling tepat menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana dia akan bahaslah perkara rukun sembahyang, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat dan segalanya lah. Tapi dalam urusan, maksudnya secara umumnya dalam bab solat ataupun dalam bab ibadah secara umumnya adalah kita akan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu mungkin. Okey, itu kategori sunnah yang pertama yang wajib kita ikuti. Yang kedua, ulama kata ulama kata ada juga sunnah yang haram kita ikuti. Bila ada wajib mesti ada haram. Okay. Ada juga kan sunnah yang haram kita contohi. Ada. Contohnya apa? Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia pernah beristeri 9 orang dah dalam satu waktu. 9 ke 11 orang. Ambo pun kurang sembok. Jadi maksudnya Rasulullah ni pernah sekali berpoligami lebih daripada 4 orang bini. Tapi itu hanyalah khususiyah bagi Nabi. Kalau kita umat ni hanyalah setakat 4 je dah. 4 jangan lebih. Waktu pun 2 pun payah dah. Jadi maksudnya kalau lebih tu Rasulullah sudah menyontohkan, sudah melakukan satu sunnah, iaitu sunnah berkahwin ramah lebih pada 4, tetapi kita haram ikuti sunnah tersebut. Dan perkara ini disebut oleh ulama disebut sebagai khususiyah Nabi, iaitu satu bentuk keistimewaan Nabi. Hanya Nabi sahaja yang diistimewakan dengan hukum tersebut. Itu yang haram kita ikuti. Yang ketiga, ada juga sunnah yang tidak wajib kita ikuti dan tidak haram kita tinggalkan. Ada juga deh, ada. Contohnya apa? Contohnya seperti dalam isu pemerintahan, isu politik, dalam sistem kenegaraan itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ketika baginda berada di Madinah itu, baginda tidak hanya seorang rasul dah. Baginda tidak hanya seorang nabi, tetapi baginda juga adalah seorang ketua negara.
ketua negara. Dan baginda adalah seorang ketua hakim negara. Dan baginda adalah ketua kerajaan. Jadi 3 kuasa ada di dalam satu tangan. Kuasa kehakiman, kuasa apa dia panggil legislatif, menggubah dasar negara, dan Rasulullah juga adalah ketua kerajaan, iaitu ketua kementerian. Jadi kuasa eksekutif, kuasa kehakiman dan kuasa legislatif. 3 kuasa berada di dalam satu tangan. Fenomena ini berlawan dengan hak kita ada hari ni. Hak kita ada hari ni kita sebut sebagai pengasingan kuasa. Jadi Perdana Menteri orang lain ataupun Presiden orang lain, Ketua Hakim Negara orang lain, yang ketiga kementerian itu juga lain. Jadi walaupun mereka itu datang dari satu kelompok, tetapi kuasa itu tidak berada di dalam satu tangan. Jadi adakah kita wajib mengikut seperti mana yang diaturkan, seperti mana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak berlaku pengasingan kuasa. Kalau kita apply, kalau kita terapkan pada hari ini, maka kemungkinan besar keburukan itu akan berlipat 3-4 kali ganda. Kita boleh sebut dia akan menjadi seperti diktator. Dia yang membuat undang-undang, dia yang menjalankan undang-undang, dan dia yang akan menentukan salah betul rakyat bawahan. Jadi kuasa kehakiman ni adalah untuk mengadili rakyat. Tiba-tiba orang yang membuat undang-undang, dia pula yang mengadili rakyat. Mungkin kalau kita hari ini tidak sesuai, maka tidak wajib diikuti sunnah tersebut. Tetapi adakah haram untuk kita ikuti? Maka ulama kata tidak juga haram. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq itu juga memegang 3 kuasa di dalam satu masa, di dalam satu tangan. Jadi kalau pemimpin kita itu sebaik dan setulus Abu Bakar, maka mungkin tidak akan berlaku salah guna kuasa. Jadi teori pengasingan kuasa ni datang untuk mengelak daripada salah guna kuasa. Tak apa dah, masuk negara sikit dah, terus mana-mana pihak mungkin. Tapi ini adalah kita kata cara kita melihat negara. Begitu juga dengan sistem negara. Tadi kita sentuh dari sudut kuasa, ni dari sudut sistem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam bab pemerintahan itu tidak terikat, para sahabat tidak terikat dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara pemilihan ketua itu, cara pemilihan pemimpin negara itu dia berbeza di antara khalifah dengan khalifah yang lain. Contohnya Abu Bakar tu dilantik dengan cara majoriti, contohnya kita sebut. Umar itu lantikan terus daripada Abu Bakar. Abu Bakar mencadangkan, kemudian semua sepakat. Kemudian Uthman ini Umar melantik beberapa ahlul halli wal aqdi. Mungkin kalau tempat kita ni mungkin dewan rakyat kot, ya. Maka dia tengok majoriti itu diangkat menjadi ketua. Jadi dalam urusan perpolitikan ni, dalam urusan pemerintahan ini, mereka tidak terikat dengan satu cara. Sebab itulah umat Islam hari ini, kita tengok negara Arab pun mereka ini berbeza-beza sistem pemerintahan.
ada mengambil sistem republik, sistem kepresidenan, presiden. Kalau tempat kita ni kita separa monarki, separa demokrasi kan. Walaupun ketua negara kita adalah baginda raja, tetapi ada juga unsur demokrasi, iaitu kita melantik pemimpin, kita mengundi, memilih pemimpin. Jadi tidak terikat. Jadi Saudi dia guna sistem diraja, contohnya monarki. Kalau di Mesir dia guna sistem republik. Jadi Islam ni dalam sudut politik tidak terikat dengan mana-mana sistem. Mana yang baik kepada tempat tu, maka dia akan gunakan tempat itu. Baik. Itu makna pertama dari siratal mustaqim, iaitu sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ni ada 3 bentuk. Ada yang wajib kita turuti, ada yang haram kita ikuti, dan ada yang boleh kita ambil, ada yang dalam masa sama boleh juga kita tukar, tak wajib ambil. Dan tidak masalah kalau kita nak ambil pun. Dia berada di dalam dairatul ibahah, iaitu halal untuk kita ambil. Makna yang kedua daripada siratal mustaqim adalah syariat. Syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beza ke di antara sunnah Nabi dengan syariat Nabi? Kata ulama, sunnah ini adalah apa-apa yang berkait langsung ataupun apa-apa yang dinisbahkan langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada berbentuk ucapan atau tindakan atau pengakuan dan keazaman. Jadi empat bentuk itu disebut sebagai sunnah. Tetapi syariat ini kata ulama lebih luas daripada apa-apa yang berkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat ini lebih luas. Sebab itulah dalam syariat ini kita ada Al-Quran, kita ada As-Sunnah, kita bahas tadi, kita ada Al-Ijma', dan kita juga ada Al-Qiyas, dan banyak lagi. Kita ada Al-Uruf, kita ada Al-Istihsan, kita ada Al-Istishab, kita ada apa lagi, Al-Istislah, banyak lagi. Jadi syariat ni lebih luas daripada sunnah Nabi, perbahasannya lebih luas. Dan syariat ini ulama membahagikan kepada beberapa bahagian. Ada syariat yang berbentuk perintah. Ada syariat yang berbentuk perintah, dan ada syariat yang berbentuk larangan. Ini kita masuk fiqh dah. Syariat ni hukum fiqh. Jadi hukum ini ada yang perintah. Perintah di sini maksudnya perintah buat. Kalau larangan pun dia termasuk dalam perintah, tetapi perintah tinggal. Larangan ni maksudnya perintah untuk tinggal. Perintah untuk buat ini, ulama dia membahagikan kepada 2 bentuk. Ada yang berbentuk perbuatan itu ataupun perintah itu datang dengan cara tegas, dengan cara tegas, jelas dan tuntas. Jadi bila apa-apa perintah yang datang dengan cara tegas, maka ulama sebutnya sebagai wajib. Wajib. Jadi sebab apa kita semaya, kita diwajibkan semaya 5 waktu? Kerana Allah Ta'ala itu memerintahkan sembahyang dengan cara tegas. Dengan cara tegas. Tegas di sini maksudnya luaslah. Ada dengan cara tegas itu Allah Ta'ala ini mengancam dengan neraka. Jadi kalau mu tak semaya, silalah ke neraka contohnya.
Jadi itu adalah satu bentuk arahan yang tegas. Ketegasan inilah yang membezakan di antara hukum wajib dan juga sunat. Sunat ini perintah juga, perintah buat juga, tetapi tidak tegas. Maksudnya tidak diancam dengan apa-apa hukuman. Sebab itulah orang yang nak sembahyang sunat pun dapat pahala, tak sembahyang sunat pun tak dapat apa-apa. Berbeza dengan perkara wajib. Wajib ni kalau buat dapat pahala, kalau tinggal diancam neraka. Begitu. Jadi yang ancaman tadi itulah yang datang kita sebut sebagai penegas. Bila ada ancaman maka automatik hukum itu menjadi hukum ini menjadi wajib. Tapi panjang lagi lah perbahasan mengenai ketegasan satu-satu nas. Ada hukum yang kedua, tadi perintah, ini pula adalah larangan. Larangan ni maksudnya jangan buat. Sikit dah. Jangan buat tadi pun serupa dengan wajib juga. Ada yang jangan buat itu dalam bentuk yang tegas, kita sebut haram, dan ada juga yang tidak tegas yang kita sebut sebagai makruh. Jadi syariat ni dia lebih luas. Dia merangkumi wajib, sunat, makruh, haram, dan satu lagi hukum dia panggil hukum jaiz, hukum harus ataupun halal. Hukum halal. Halal ni nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Jadi hamba rasa setakat ni dululah dah perbahasan kita. Jadi hari ini kita membahaskan mengenai na'budu, iaitu ibadah yang membawa erti menghinakan diri dan menunduk patuh. Kemudian kita bahas mengenai ihdina, hidayahkanlah kami. Hidayah itu maksud dia berdakwah ataupun mengukuhkan iman, dan kita ada masuk mengenai persoalan ilham. Kemudian siratal mustaqim, iaitu mengenai sunnah Nabi dan juga mengenai syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang kurang itu hamba minta maaf banyak, itu datang daripada diri hamba sendiri, kelemahan hamba sendiri, dan apa-apa yang sempurna dan yang baik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.